Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi perbincangan podcast kita pada hari ini yang mana akan membawakan satu tajuk yang cukup hangat, kritikal dan mendalam dan juga relevan dengan realiti pentadbiran Islam di Malaysia, iaitu syurga, neraka dan undi, di mana sempadan dakwah dan kempen. Sebelum saya mulakan sesi podcast kita, izinkan saya memperkenalkan diri saya, iaitu Muhammad Danish bin Roslan selaku moderator podcast ini. Sidang pendengar yang dihormati, apabila kita meneliti landscape politik tanah air, khususnya bermula pada era pilihan raya ke-15 iaitu PRU 15 sehinggalah ke kempen-kempen yang kita saksikan pada tahun ini iaitu 2026, wujud satu fenomena bermusim yang amat membimbangkan, iaitu fenomena yang saya maksudkan iaitu muncul musim fatwa, yang mana saban kali ditibanya pada pilihan raya. Sebagai pemerhati, saya ingin mengupas 3 isu utama yang mencerminkan realiti masa ini, iaitu isu yang pertama, kecenderungan mengeksploitasi naratif syurga dan neraka dalam meraih undi. Mengimbas kembali laporan berita harian pada November 2022, wujud kenyataan kempen secara terbuka yang mendakwa undi gabungan tertentu akan masuk neraka. Walaupun permohonan maaf telah dibuat, retorik ini terus berulang. Pada bulan ini, Mei 2026, kita melihat pula satu naratif undi parti tertentu masuk syurga seperti yang mana dilaporkan oleh Harakah Daily. Hal ini membawa kita kepada satu teguran penting yang pernah dilontarkan menerusi artikel berita harian sewaktu PRU ke-15. Siapakah kita, manusia biasa, yang berhak menentukan syurga atau neraka oleh para pengundi? Tindakan ini seolah-olah mengambil alih kerja Tuhan di atas pentas manusia. Okey, isu kedua pula iaitu manipulasi hukum hakam agama demi kelangsungan politik. Merujuk kepada laporan berita harian pada tahun 2019, terdapat pihak yang berani menuntut penjelasan tentang fatwa wajib untuk menjatuhkan kerajaan pada ketika itu, di mana penggunaan istilah wajib atau haram secara sewenang-wenangnya untuk menghalalkan maklumat politik adalah satu bentuk penyalahgunaan laras bahasa agama yang mana amat serius dan boleh mengemesongkan kefahaman umat. Isu yang terakhir atau isu ketiga iaitu budaya melabel lawan politik atau musuh politik dengan gelaran yang melampau. Berdasarkan tinjauan berita menerusi Malaysia Gazette baru-baru ini, wujud penggunaan istilah-istilah ekstrim dalam menewaskan seteru politik atau musuh politik. Ini termasuklah melabelkan individu sebagai dajjal atau mendakwa pihak lawan membawa DNA khianat. Tindakan ini bukan sahaja menyimpang daripada adab ikhtilaf iaitu perbezaan pendapat dalam Islam, malah menjurus kepada pembunuhan karakter yang kejam. Kesemua pemerhatian ini membawa kita kepada satu persoalan akar yang menjadi nadi perbincangan kita pada hari ini. Kenapa agama yang bersifat suci diturunkan ke lembah kempen politik yang penuh dengan serangan peribadi dan retorik yang memecah belahkan? Bagi merungkai polemik ini, saya tidak keserangan. Bersama saya pada hari ini 2 orang panel, iaitu dua orang sahabat saya, iaitu Saudara Arfan dan juga Saudara Muhaimin, yang mana akan bakal menjawab persoalan-persoalan yang akan saya ajukan. Baiklah, saudara panel kita yang kedua iaitu Saudara Arfan. Melihat kepada leluasannya fatwa politik ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim, menerusi laporan sinar harian pernah menegaskan bahawa tindakan sebegini hanya menimbulkan salah faham dan mencemarkan imej Islam. Malah, Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi berita harian turut menggesa agar budaya kafir-mengkafir dihentikan serta-merta kerana ia sama sekali bukan tradisi pentadbiran dan budaya Islam. Baiklah, pada pandangan saudara, sejauh manakah tindakan ahli politik yang mengambil alih peranan mengeluarkan hukum ini telah mengelirukan rakyat? Dan bagaimana ia menjejaskan kedudukan serta fungsi institusi mufti yang rasmi di negara kita? Terima kasih Saudara Danish atas penjelasan dan juga persoalan yang diajukan. Untuk persoalan-persoalan ini, saya ada
ada 3 poin yang saya akan utarakan. Yang pertama adalah bahaya fatwa politik dan pencemaran imej Islam. Macam kita tahu, ketika PRU ataupun mereka ni, bila pemilih mereka menjadi pihak pembangkang, mereka akan sentiasa mencari isu-isu, walaupun isu itu isu remeh je pun sebenarnya. Seperti ada seorang menteri Cina mengatakan alhamdulillah. Malah isu itu pula diperbesar-besarkan. Lepas tu bukan setakat itu je, berkaitan dengan fatwa politik ni, orang cakap bagi saya fatwa politik ni, antara isu yang pernah timbul fatwa ni adalah pada PRU lepas berkenaan dengan ceramah politik yang mengatakan siapa yang menyokong PH dan BN akan masuk neraka dan siapa yang sokong PAS masuk syurga. Ini menunjukkan betapa turuk dan jumutnya mereka terhadap parti politik sehingga menganggapkan perjuangan politik mereka itu sama seperti akidah. Okey. Seterusnya kepada poin yang kedua adalah penyalahgunaan NAS untuk menghalalkan kuasa mereka. Dalam berpolitik di Malaysia ni, lagi-lagi ada satu parti ni yang berjenamakan agama. Saya tak cakap semua mereka begitu, tapi ada setengah daripada kalangan mereka suka mengeluarkan suka menghalalkan suatu cara untuk menghalalkan cara mereka lah. Maksud saya, jika perkara tu nampak macam salah ataupun benda tu macam serius di pandangan orang masyarakat ataupun pandangan kepada kerajaan, orang dengan simpelnya akan mengeluarkan nas-nas Quran. Benda ni boleh je, perkara ni boleh dibolehkan menurut ini dalam sahih ni. Maksudnya mereka memanipulasikan ayat tersebut untuk menghalalkan cara mereka. Contohnya berkenaan dengan isu baru-baru ni, iaitu isu Dr. Zawawi berkenaan penghinaan sahabat Nabi. Apabila kita harap parti mereka itu untuk menegur Dr. Zawawi berkenaan ucapan mereka tidak tegas terhadap tindakan mereka terhadap Zawawi, tidak tegas. Dan ini menunjukkan mereka tu apabila sesuatu perkara tu terkena batang hidung mereka tidak mau mengaku salah dan menganggap itu adalah perkara remeh, sedangkan itu adalah perkara yang serius dan menyentuh akidah. Seperti pada tahun 2015, iaitu pada bulan April 2025, bekas Menteri Agama kita iaitu Muhammad Naim Mokhtar, beliau menegaskan agar ahli politik mengelak menggunakan ayat suci Al-Quran atau hadis semata-mata demi mencapai matlamat politik siasa. Seperti yang kita lihat sekarang apa jadi. Itu adalah kesannya apabila kita menyalahgunakan nas-nas Quran ataupun hadis. Dan poin yang terakhir adalah berkenaan dengan fenomena takfiri. Berkenaan dengan fenomena takfiri ini, kita boleh lihat bahawa sosiopolitik di Malaysia ini terkenal dengan bab kafir mengkafirkan. Dia kafir mengkafirkan ni bukan sebab dia tu berbeza mazhab ataupun berkenaan dengan aliran akidah, tetapi berkenaan dengan perbezaan parti politik. Perkara ni bukanlah perkara baru. Perkara ni telah berlaku lama betul sudah. Antara benda ni kita boleh lihat masih sampai sekarang, lagi-lagi di media sosial apabila mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak seperjuangan dengan mereka. Kononnya orang yang tidak berjuang bersama mereka ni adalah golongan liberal, Freemason, simpatis gitu, ataupun ejen barat ataupun ejen Yahudi. Tuduhan mereka ni melulu sampai satu tahap kita sendiri orang awam pun tak faham apa sebenarnya perjuangan mereka ni. Pada 2026, PMX iaitu Anwar Ibrahim sendiri mengatakan bahawa budaya kafir mengkafirkan bukanlah tradisi Islam, dan ini menunjukkan bahawa Perdana Menteri kita tegas menentang isu takfiri dalam kalangan parti politik. Oleh itu saja saya punya poin yang saya bahaskan berkenaan dengan isu tersebut.
Satu pencerahan yang amat bernas daripada Saudara Arfan tadi, jelas pencerobohan terhadap bidang kuasa otoriti agama oleh ahli politik membawa kepada implikasi kekeliruan yang membarah di peringkat akar umbi. Kini kita beralih kepada panel 3 iaitu Saudara Muhaimin untuk melihat apakah jalan keluar daripada kemelut ini. Baiklah Saudara Muhaimin, negara kita sebenarnya mempunyai landasan panduan yang cukup kukuh. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menerusi Irsyad Al-Fatwa siri ke-914 telah menggariskan tata cara dan etika berpolitik dengan nasihat yang amat jelas agar perkara suci dalam agama tidak dipermainkan. Di peringkat yang lebih tinggi, laporan Asra Awani turut menukilkan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang melarang keras mana-mana pihak menunggang agama untuk kepentingan politik. Berdasarkan garis panduan rasmi ini, bagaimanakah kita dapat membina kesedaran bukan sahaja dalam kalangan pengundi tetapi juga pentadbir negara agar kualiti pentadbiran Islam itu dinilai melalui elemen integriti dan khidmat, yakni berteraskan politik nilai dan bukannya diukur melalui label-label atau retorik agama semata-mata. Baik, terima kasih saudara Danish, moderator kita. Jadi, mendengar kupasan daripada saudara Arfan dan saudara Danish tadi, panel pertama dan kedua kita, jelas sekali bahawa landscape politik kita ni berhadapan dengan cabaran etika yang sangat berat. Jadi, apabila keluar naratif macam undi PHBN masuk neraka atau label macam Dajjal, DNA khianat, mulalah keluar di ruang-ruang kempen ni, dia bukan sahaja cemarkan imej Islam, tapi juga menimbulkan kekeliruan yang besar dalam kalangan rakyat-rakyat marhaen. Jadi, kita sebenarnya perlu berhenti menurunkan agama yang suci, darjat yang tinggi agama ni, ke lembah kempen politik yang penuh dengan serangan-serangan peribadi. Jadi, sebagai jalan keluar, kita harus balik kepada etika berpolitik yang digariskan secara rasmi. Merujuk kepada Irsyad Al-Fatwa siri ke-914 daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, ditegaskan supaya jangan sesekali mempermainkan perkara suci hanya semata-mata untuk kepentingan politik. Kita juga perlu sedar bahawa budaya kafir-mengkafir ni bukanlah tradisi Islam yang kita mahu, seperti mana yang pernah ditegur oleh Perdana Menteri sendiri. Jadi rakyat perlu tahu bezanya antara fatwa rasmi daripada institusi mufti dengan hukum wajib atau haram sembrono yang dikeluarkan oleh ahli politik. Manakan lagi rakyat-rakyat kita yang bukannya semua cerdik-cerdik belaka dan hanya mengambil perkataan secara literal. Dari sudut kenegaraan pula, kita perlu menghormati titah yang di-Pertuan Agong yang secara rasmi melarang sebarang bentuk penunggangan agama untuk tujuan politik. Ini sebab benteng terakhir kita untuk menjaga kedaulatan dan keharmonian negara kita daripada retorik yang memecah belahkan masyarakat. Jadi, ke mana arah tuju kita? Saya mencadangkan agar kualiti pentadbiran Islam dalam sebuah kepimpinan tidak lagi diukur melalui retorik atau label semata-mata. Sebaliknya, kita perlu nilai melalui nilai politik yang berpaksikan integriti dan khidmat. Apabila pemimpin mengutamakan amanah dan khidmat kepada rakyat, itulah cerminan sebenar nilai Islam dalam tadbir urus. Bukannya melalui hanya sebarang label dan serangan-serangan secara personal dengan membawakan hukum hakam agama secara tidak jelas. Semoga dengan pegangan etika dan integriti ini, kita dapat menutup tirai perdebatan politik yang toksik dan membina negara Malaysia yang lebih matang. Terima kasih Saudara Muhaimin. Satu rumusan yang komprehensif yang memberikan kita sinar harapan bahawa politik yang bersih itu masih wujud jika ia dipandu oleh nilai, integriti dan penghormatan terhadap institusi. Sebagai kesimpulan untuk perbincangan kita hari ini, agama Islam adalah sebuah syariat yang membawa rahmat dan menyatu padukan, bukannya senjata untuk menghukum atau memecah belahkan masyarakat demi meraih secipis undi. Sempadan antara dakwah dan kempen mesti dijaga demi memelihara kesucian agama dan keamanan negara.
Sekian sahaja untuk episod podcast kita kali ini bagi subjek pentadbiran Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.